Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Hari ini Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada kita seluruh rakyat Malaysia. Hari di mana Malaysia meraihkan ulang tahun kelahirannya buat ke-51 tahun, dan hari ini kita nak melihat bagaimana pengisian dan juga masa depan dari perspektif anak muda, dan itu yang menjadi teras pembincangan kami dalam Agenda Awani pada malam ini, kerana saya bersama dengan 3 orang anak muda pada malam ini. Tapi saya perkenalkan dahulu 2 daripadanya. Di sebelah saya merupakan Presiden Students Integration of Kenyalang SITOK UiTM Shah Alam, iaitu Muhammad Amirin Arshan Muhammad Zainul, dan beliau turut disemai oleh Timbalan Presidennya, iaitu Dayang Nur Bahirah Awang Mat Sani. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Hari Malaysia, mungkin ada yang mengatakan bahawa generasi muda menganggap ini adalah sebahagian lagi daripada hari cuti. Tapi saya percaya bahawa generasi muda hari ini juga tidaklah sealpa ataupun setidak kisah begitu. Ramai yang ada perdebatan, ada juga perbualan di media sosial apabila sampai pada Hari Malaysia ini. Dan mungkin kita mulakan dengan lebih mudah, Amir dan juga Dayang. Bagaimana kita melihat apakah signifikan dan juga apakah maknanya Hari Malaysia ini buat kalian berdua? Mungkin Dayang boleh mulakan dahulu. Bagi saya, Hari Malaysia ni hari kita semua akhirnya bersatu. Malaysia ni jadi. Macam kalau Hari Kemerdekaan 31 Ogos, memanglah tanah Semenanjung, tanah Melayu yang mula-mula merdeka. Tapi Hari Malaysia 16 September akhirnya Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia terbentuk menjadi satu. Dan kita semua dapat hidup dengan sekaranglah harmoni, dapat pergi ke negeri masing-masing. Memang Amir pula. Amir Rotu ni mungkin ada pendekatan dan juga pemahaman dan juga caranya sedikit berbeza. Okey, kalau dari segi saya sendiri kan, dari sebuah Hari Malaysia ni dia kata more pada patriotik. Tapi kadang orang anak muda ni definisi patriotik dia tu berbeza. Berbeza dengan apa yang orang terdahulu, apa yang sekarang tu pendapat masing-masing belia dan orang kata senior lah kan. Jauh sangat beza. Adakah itu Amir nak mengatakan bahawa orang muda hari ini sebenarnya patriotik tapi sering disalah anggap tidak patriotik? Ya, sebenarnya memang macam tu lah sebenarnya. Apa yang bagi pendapat saya sebagai orang muda lah. Belia ni dia nak melahirkan rasa patriotik dia, melahirkan rasa cinta pada negara tu. Dia ada cara dia sendiri. Bukannya kita orang kata kena masuk badan beruniform lah contohnya. Tapi bagi pendapat saya lah, seeloknya kalau dia ada badan beruniform ni, dia membentuk jiwa tu lebih kental, lebih sayangkan negara. Dia signifikan dekat sini bukan apa yang negara buat dekat kita, apa yang kita boleh sumbangkan untuk kemajuan negara itu sendiri. Dan bagi Dayang pula, bagaimana kita melihat definisi ataupun cerminan patriotik anak muda pada hari ini? Kerana kita tadi kata bahawa orang selalu kata macam anak muda hari ini patriotik ke? Adakah mereka betul-betul bersedia untuk mempertahankan negara dan betul-betul mengisi kemerdekaan negara ini dengan sebaiknya? Apa yang kita cuba fahami? Adakah sukar untuk difahami cara patriotik anak muda pada hari ini? Saya rasa sebab tak nampak, sebab kita bukannya boleh jadi tentera. Memanglah boleh jadi tentera, tapi cabarannya berbeza. Cabarannya berbeza. Kita bukannya ada perang ke apa ke. Bagi saya macam kalau senanglah buka YouTube, tengok komen kalau ada orang kutuk Malaysia, memang confirm ramai anak muda yang serang kat situ. Patriotik lah tu. Kalau tak sayangkan negara, tak ada orang nak komen-komen nak pertahankan Malaysia. Kita bermula dengan perbincangan yang mudah, tapi ini memberikan refleksi yang sebenar apa yang difikirkan oleh anak muda di luar sana. Dan lebih penting lagi, ramai yang bertanya bagaimana pengisian kemerdekaan, pengisian hari Malaysia ini untuk jangka masa akan datang. Jadi mungkin kalian berasal dari Sarawak dan kita akan ditemani oleh rakan kita dari Sabah nanti. Mungkin kita dapat melihat dan juga memahami perspektif dan juga pemikiran dari anak-anak muda dari Sabah dan Sarawak ini. Apakah harapan, apakah pengisian yang dimahukan, wish list kalau untuk Malaysia yang lebih baik di masa akan datang? Bagaimana? Bagi saya, kalau nak bagi pendedahan lebih kepada benda-benda yang tentang pendidikan, pasal beasiswa semua, sebab bagi saya sebagai seorang pelajar universiti, macam susah je nak cari beasiswa, bukan setakat untuk orang yang cemerlang, untuk orang yang kurang berkemampuan. Ada je ramai lagi sekarang ni orang yang dia tak dapat menyambung pelajaran sebab tak ada duit. And then kurang kesedaran lah di pedalaman, macam masih ada lagi yang macam tak payahlah pergi universiti, buat apa pergi universiti, tak perlu. Amir pula? Kalau daripada pihak saya sendiri kan, kita sebagai mahasiswa ni, dia kena berfikir secara jauh ke depan. Jauh ke depan ni maksudnya
kita contohlah dekat UiTM itu sendiri, dia ada Persatuan Anak Sarawak, tapi kita orang tak panggil Anak Sarawak sebab kita orang lebih kepada untuk penyatuan, student integration of Kenyalang. So apa yang kita orang dapat sebagai anak muda melalui persatuan ni, dia adalah orang kata wadah untuk kita membantu kawan-kawan kita yang ketinggalan di kawasan pedalaman terutamanya. Kita bawa dia orang, kita bagikan exposure, bagikan kesedaran dekat dia orang. Walaupun sukar, tapi itulah cabaran sebagai pemimpin belia, sebagai pemimpin pelajar yang wajar dipikul oleh mahasiswa sekarang. So bila dikira dari segi signifikan patriotiknya juga, orang sering mengatakan patriotik ni adalah dari segi pertahanan. Tapi saya melihat patriotik ni dari segi sumbangan. Contohlahnya kan, usahawan yang ada sekarang ni, terutama daripada golongan anak muda, 30 tahun ke bawah. So golongan ini sering disalahertikan tidak patriotik, tidak memikirkan tanggungjawab terhadap masyarakat. So tapi apa yang diorang buat, diorang melakukan perniagaan, usahawan diorang dekat Malaysia, dalam Malaysia. So itu pun dikira patriotik dari segi dia nak memajukan negara. Itulah sumbangan yang belia sekarang ni semakin orang kata semakin ramai yang menceburi bidang keusahawanan. Sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh untuk inilah daya saing yang didefinisikan baru sebagai patriotik dan sebagainya. Selepas ni kita nak dengar cerita daripada rakan kita dari Sabah, tapi kita nak berhenti lihat seketika dahulu. Selepas ni kita akan bersama dengan Muhammad Syukri Saridih yang di-Ketua Persatuan Mahasiswa Sabah Universiti Melaya. Tapi kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awani selepas ini. Betul kita dalam agenda awal ni, kita masih bercerita mengenai penyatuan dalam kepelbagaian dan pengisian kemerdekaan Malaysia ini setelah penubuhan Malaysia sejak 51 tahun yang lepas. Dan turut bersama saya ialah yang di-Ketua Persatuan Mahasiswa Sabah UM, iaitu Muhammad Syukri Saridih. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni. Tadi saya tanya dengan kawan-kawan dari Sarawak, bagaimanakah pengisian, bagaimana pemahaman dan juga signifikannya Hari Malaysia ni. Syukri mungkin ada pandangannya sendiri. Bagi saya, hari ini adalah 16 September. Apabila kita bercakap tentang 16 September, dia memang Hari Malaysia lah yang paling signifikan dengan 16 September. Jadi, menurut pemahaman saya, apa yang saya faham tentang Hari Malaysia, ni apabila kita ni bertindak sebagai satu kumpulan ataupun satu apa orang kata as a Malaysian, kita mewakili rakyat Malaysia, kita membawa suara rakyat Malaysia. Dan apa yang penting tentang Hari Malaysia ni, bila kita semua tahu kan, dia adalah penggabungan ataupun penyatuan Sabah Sarawak di dalam Malaysia. Jadi bagi saya, apa yang saya faham mengenai Hari Malaysia ni, bila kita semua bergabung, bersatu dan berfikir untuk bagaimana kita mengisi dan juga kita mengeratkan perpaduan sama kita. Itu kata Syukri. Tapi saya nak bersama dengan rakan saya, Nursyah Ramli, yang sudah berada di bilik berita. Mungkin dapat dikongsikan perbualan dan juga bentuk perbincangan yang mungkin berlaku di media sosial apabila kita bercerita mengenai Hari Malaysia. Tadi Nursyah dah kongsikan dalam Awani 745. Tapi untuk agenda awal ni, bagaimana perkongsiannya, Noi? Sebenarnya sama je Zul, perkongsian di media sosial ni. Orang ramai seperti dah dijangka akan berkongsi ucapan patriotik mereka masing-masing terhadap negara Malaysia, di mana di sinilah lahirnya sebuah cinta. Dan kami tertarik dengan satu perkongsian hashtag Malaysiaku Sehati Sejiwa yang dimuat naik ke YouTube oleh Yasmin Hamid. Dan di mana lagi untuk kita melihat penyatuan dalam kepelbagaian kaum dan negeri kalau bukan dalam skuad Harimau Malaya kita sendiri. Dan cuba tonton perkongsian dari YouTube ini. Cinta kepada Nusa, kini dan selamanya,
tak berbelah bagi, cinta bergema, sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan, alangkah oh bertuahnya kita, punya rasa yang dalam pada pertiwi ini, kita terus berganding ke mercu. Di sini lahirnya Itu dia ucapan Selamat Hari Malaysia daripada skuad Harimau Malaya kita. Dan saya di kesempatan ini juga ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Zul. Terima kasih Nosiah atas perkongsian video tadi. Dan itu yang kita lihat. Tadi Dayang ada bercerita juga nak tahu patriotik tak patriotik anak muda. Tengok juga di media sosial. Akan tetapi di media sosial jugalah kita nampak bagaimanakah jurang dan juga perbezaan itu berlaku. Banyak juga antara perkara yang agak tegang sedikit berlaku di media sosial. Orang muda antara yang menggunakan media sosial paling banyak, itu adalah sebahagian daripada nafas korang bangun pagi-pagi. Bagaimana akhirnya kita dapat mencari satu nilai yang dapat menyatukan kita semua. Perkongsian video, perkongsian cerita. Kerana kalau dilihat apabila kita tengok topik Hari Malaysia, kalau ada yang isu-isu yang berkaitan dengan rasis, kita sedia menolaknya. Dan bagaimana kita nak raikan mereka yang mungkin relax saja, yang moderate ini, tapi menjadi yang utama di media sosial contohnya. Sila. Dayang? Dayang malu. Saya rasa macam mana nak benda macam ni, bagi saya lah, benda kalau ada komen-komen pelik-pelik tu, kalau nak lawan boleh, tapi ikutlah fakta, slow-slow, sikit-sikit. Janganlah macam terus nak mencarut semua-semua tu. Macam kita semua ada, kita nak menunjukkan yang orang Malaysia ni bagus, ada tata susila, ada sopan, semua-semua. Kita lawan dengan baik. Tapi bagi saya lah, saya sendirilah, biar je lah. Sebab kadang-kadang dia orang saja je nak provoke kita. Dalam aspek pengisian kemerdekaan, kemerdekaan ini, tadi kita bercerita mengenai bagaimana aktiviti persatuan seperti yang anda korang buat ini dapat menyatukan dan juga dapat memahami antara satu sama lain. Bagaimana gerakan di universiti ini dan juga peranan mahasiswa itu? Kerana seringkali peranan mahasiswa itu sering berlaku dalam kotak dan juga pagar universiti saja. Tapi mungkin rakan-rakan di Tawau, rakan-rakan di Keningau, rakan-rakan di Tatau dan sebagainya mungkin tidak mendapat impaknya. Peranan mahasiswa itu yang perlu dimainkan dengan lebih giat lagi. Untuk UiTM tu sendiri, kami ada satu orang kata inisiatif dipanggil Operasi Khidmat Masyarakat. So untuk orang kata di peringkat kami di persatuan SITOK ni, singkatannya SITOK lah untuk persatuan, kami cuba untuk mendekati kawasan orang yang dekat kawasan pedalaman, cuba mendekati melalui khidmat masyarakat. Tapi dari segi dia punya input tu, dia haruslah berbeza. Jangan kita datang kat tempat tu, contohlah kita pergi dekat belah Samarhan yang kami akan buat bulan 2 nanti. Dia kalau boleh lah kan, kita datang kat situ bukannya sekadar untuk pergi sekejap je. Tak ada orang kata continuity dari segi khidmat masyarakat tu. Kadang-kadang kita lupa, kita datang tapi kita lupa nak follow up balik apa yang terjadi dengan kawasan tu, macam mana perkembangan belia dia, mereka, macam mana dia orang punya penerimaan terhadap penerimaan dan kesedaran terhadap pendidikan itu sendiri. So bagi pendapat saya lah kan, kalau kita nak buat satu khidmat masyarakat ni, contohlah satu persatuan lah orang katakan, ambil satu kawasan tu jadikan sebagai kawasan khidmat masyarakat yang tetap untuk jangka masa 2 tahun, 3 tahun. So mana kita nampak kesan positif yang akan keluar dari apa yang kita telah buat tu. Tu yang bagi pendapat saya lah seharusnya dilakukan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika dulu buat kali terakhir, tapi selepas ni kita nak tengok kita masih lagi bercerita dalam konteks pengisian kemerdekaan dan bagaimana kalau dalam konteks kita bercerita dalam mahasiswa ini, mungkin anda menjadi role model kepada rakan-rakan yang lain supaya dapat akses yang, kalau dalam konteks pendidikan contohnya, dapat akses yang sama dengan yang lain. Bagaimana itu mungkin boleh dilakukan dan telah pun mungkin dah berlaku. Itu perbincangan kami dalam agenda Wani selepas ini.
bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita bercerita mengenai pengisian Hari Malaysia dan juga bagaimana kita melihat masa depan Malaysia dari perspektif anak muda. Syukri mungkin berasal dari Ranau katanya. Kalau pernah ke Ranau dan sebagainya, saya pernah tengok mereka usahawan-usahawan koko ramai di sana, kelapa sawit pun ramai, dan di pekan itu siap ada wifi dan sebagainya. Tapi cerita daripada Syukri mungkin lebih penting lagi kerana Syukri dalam aspek hari ini adalah bergelar YDP untuk Persatuan Mahasiswa contohnya. Bagaimana ini dapat memberikan inspirasi kepada adik-adik ataupun kepada mereka yang di Ranau itu untuk dapat akses pendidikan yang mungkin sama dengan Syukri atau lebih lagi dan dapat menyumbang balik kepada komuniti di sana. Pandangan Syukri bagaimana? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi peranan, kita bercakap dari segi peranan. Saya mewakili daripada Persatuan Mahasiswa Sabah. Kita membawa suara mahasiswa. Alright. Jadi dari segi peranan, kita sebenarnya setiap rakyat Malaysia dia mempunyai peranan yang tersendiri masing-masing. Dan sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab kita ataupun sebagai pemain peranan, kita sebenarnya telah melakukan satu kesalahan. Sebab kita ni memang Tanggungjawab dan amanahnya besar. ya, betul. Tanggungjawab dan amanahnya memang besar. Jadi sebagai saya sendiri, sebagai mahasiswa, saya memang berpengaruh ataupun bukan cakap pengaruh tapi memang Ada power sikit lah kan. kiranya macam tu. Jadi apa yang patut saya buat? Peranan saya, satu, saya memang kena selalu berjumpa dengan orang. Bila selalu berjumpa dengan orang, kita akan lebih mengenai orang tu. Kita sebenarnya tidak perlulah memilih kawan kan. Kadang ada yang kawan saya kata kita kena kawan dengan orang baik je. Tidak semestinya. Kita kena terjun ataupun masuk ke dalam kelompok yang tidak seberapa ini. Bagaimana, apa yang Syukri akan lakukan selepas habis pengajian? Apa sumbangan semula kepada masyarakat yang mungkin menjadi harapan ataupun menjadi impian Syukri di masa akan datang, khususnya bagi komuniti di Ranau contohnya? Okey, baik. Dari aspek sebab saya orang Sabah. Saya pun dari Ranau. Jadi bila saya tengok dia punya polarisasi masyarakat, Ranau ni dia kekurangan tenaga pakar. Lagi salah satu kekurangan yang saya tengok, dia tak ramai students ataupun pelajar daripada Ranau yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi harapan saya supaya lebih ramai yang mampu menyambungkan pelajaran ke universiti. Sebab masih kita nak golongan yang tercicir. Kita nak semua ke hadapan. Lagi satu, saya tengok dia punya style ataupun memang orang punya style lepasan ijazah degree master, dia susah untuk kembali ke tempat sendiri. Jadi kalau mungkin boleh perlukan inisiatif dan sebagainya untuk kita bagi memang mereka perlukan inisiatif. Kita perlukan lebih ramai tenaga pakar untuk majukan, kita sumbangkan balik kepada masyarakat. Itu mungkin diskusi lain juga kita perlu fikirkan juga. Dan saya nak melihat bagaimana kita bercerita mengenai perpaduan, kita bercerita mengenai bagaimana masyarakat perlu bersatu. Dalam aspek universiti juga perlu dilihat dalam konteks itu. Interaksi antara, iaitu yang mungkin lebih homogeneous. Tapi bagaimana kadang-kadang bukannya mengenai kaum, tapi mungkin perbezaan kelas, perbezaan budaya dan juga perbezaan negeri contohnya. Itu menjadi satu perkara yang sering menjadi, kita secara tidak sedar nampak jurangnya di situ. Bagaimana itu konsep yang perlu dilakukan oleh orang muda hari ini? Bagaimana nak merapatkan jurang itu dan sebagainya? Kalau bagi pendapat saya lah kan, dia orang muda ni dia perlukan satu matlamat. Dia kena ada satu matlamat yang sama untuk menyatukan diorang bagi apa kata bergerak melakukan sesuatu yang orang memberikan impak yang besar. Kalau tak dapat besar pun kecil. Yang kecil tu pun akan jadi besar juga kemudian kan. Tapi bagi pendapat saya lah kan, kalau dari segi matlamat ni, kita tengok apa yang berlaku sekarang lah. Macam saya sendiri, apa yang saya akan buat lepas habis belajar nanti, saya akan mencuba di bidang perniagaan. So bidang perniagaan ni bukan orang kata bidang yang orang kata tak ada masa depan. Dia ada risiko. So kita cuba untuk pupuk satu sifat keusahawanan tu. Kita jadikan
itu sebagai matlamat. Mana selepas belajar, dia akan buka perniagaan sendiri. Penambah baik kali itu dari perniagaan contohnya. Dayak mungkin apa yang belajar undang-undang dan sudah pasti selepas ini menjadi harapan untuk melihat kepada kesamarataan dan juga pengagihan dan sebagainya, akses kepada pendidikan dan sebagainya. Dalam aspek itu, mungkin cita-cita dan juga apa yang Dayang lakukan selepas ini, khususnya selepas tamat pengajian. Selepas tamat pengajian, tak payah cakap macam tu lah dulu. Memberi inspirasi bagaimana Bagi cara saya itu. sekarang, buat masa ni pun saya boleh buat. Macam dekat Sarawak, kita orang ada Yayasan Sarawak yang akan memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang masa sekolah rendah untuk menyambung pelajaran di sekolah berasrama penuh. Saya rasa benda macam tu, exposure tak cukup. Macam Ramai dia tak ada, tahu lagi. orang tak tahu. Macam saya sendiri pun tak tahu. Dah masuk universiti, dah habis sekolah baru tahu. Oh, ada rupanya benda-benda macam ni. Saya nak bagi exposure, macam bagi tahu cousin-cousin saya ke siapa-siapa lah yang saya kenal yang duduk jauh, tak ada internet access ke apa, bagi tahu oh ada beasiswa ni, pergilah. Sebab sekarang bagi saya macam benda-benda yang berkenaan dengan pembelajaran ni, macam beasiswa semua ni semuanya online. Terlalu moden. Macam ada orang yang belum catch up lagi dengan kemodenan kita itu. Dan itu menjadi tanggungjawab Dayang untuk melakukannya. Okey, akhir sekali mungkin dapat penutup daripada Amir. Bagaimana kita melihat masa depan dan juga bagaimana nak melakukan menjadi patriotik untuk menyumbang balik kepada masyarakat dan juga dalam aspek orang muda untuk membangunkan negara ini tak perlu susah ataupun tak perlu pergi perang dan sebagainya pun korang kata tadi, dan boleh dilakukan dengan satu matlamat dan juga iltisam yang baik. Bagaimana itu dapat dimulakan? Kita buat bukan yang mudah je. Kita boleh bercakap, tapi kita biarlah bercakap tu perkara yang berdasarkan fakta, perkara yang boleh membuatkan orang ikut nilai-nilai positif yang kita tunjukkan. So bila kita bercakap dengan berkaitan dengan perbuatan pula kan, kita lebihkan kepada perbuatan. Contohnya kalau kita setakat bercakap nak beri kesedaran, tindakan tu yang penting sebenarnya. Dan itu yang dimahukan oleh orang muda pada hari ini. Orang muda lebih pentingkan tindakan, bukan mengapa kita nak buat ni, tapi how are we going to do it and why we are going to do it, dan apa kesan yang positif keluar daripada tindakan itu kita. suara anak muda untuk agenda Awani pada malam ini. Bagaimana suara anak muda di luar sana, itu mungkin anda boleh teruskan. Sayang saja perbincangan kita untuk malam ini. Mungkin kita boleh teruskan perbincangan ataupun perbualan di media sosial. Teruskan bersama kami di Facebook ataupun Twitter Astro Awani. Bolehkan terus bersama kami di Enjoy Awani channel di YouTube, ataupun terus bersama kami di Instagram, atau boleh menonton kami ataupun melihat laporan yang lebih komprehensif di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa malam esok.